Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So apa? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kalasallahu sirrah. Kata Syekhuna al-alim al-allamah situ. Alhamdulillah. Kata Syekhuna al-alim al-allamah al-bahrul maghrib al-bahrul maghrib Maulana al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi Al-Misri rahimahullah ta'ala di dalam syarah Wirid Sahur. Apa dikata situ? Dan tiada diperolehi makam billah itu pada ghalib. Kemudian daripada sudah hasil makam fana, tidak diperolehi makam baqa billah itu pada ghalibnya. Kemudian daripada sudah hasil makamil fana itu, dan hasilnya makam baqa itu dengan jazbun. Apa dia jazbun? Makna sentapan, tarikan daripada Allah Subhanahu wa taala. yakni tiada hasil dahulunya makam fana itu, iaitulah nadir, intaha. Mana hasil dahulu daripada makam fana, sebelum fana dia pergi bakar terus, itu nadir. Biasa dia fana, dia lenyap dulu, baru kemudian dibakar kalbi dia dengan tangan. Dia mengalami istighraq, mana karam kalbi dia. Ru'yatullahi bila khalqin, dia akan mengalami jazbah, tarikan. Jadi dia memandang kalbi kepada Tuhan, hilang yang lain. Kemudian baru dia stabil balik, ru'yatul haq billah. Kemudian baru dia memandang makhluk dengan Tuhan. Habis itu di antara susunan kebiasaan, ya. Ada pun ta'rif fana pada istilah ahli tasawuf, iaitulah mengqaimkan dia, memandang ia sebagai qaim, dia yang mengurus, yang mendirikan, qaim, ya, dia memandang, yang mengqaimkan dia, mana yang mengurus segala-galanya Allah Ta'ala. Demikian lagi asma'nya dan sifatnya dan zatnya. Dan kata setengah arifin billah, bermula murad daripada fana itu ialah fana lah hamba itu daripada sifat hawiyah, huwiyah, bukan hawiyah tu, huwiyah, mana sifat kediaan itu, ya, dia tak rasa melainkan dengan Allah Ta'ala saja. Huwiyah, kediaan, kediaan diri dia tu hilang, yang dia nampak kediaan Allah Ta'ala, huwallah, dengan zauk yang hasil daripada riyadah wa mujahadah, ditarik kalbi dia oleh Allah Ta'ala. Kemudian bermula murad daripada fana itu adalah fana lah hamba itu daripada sifat huwiyah nafsu basyariah kepada Tuhannya, dia terus menghadap Tuhan dia. Ada pun ta'rif baqa pada istilah ahli tasawuf, iaitulah dilihat oleh hamba qaim Allah Ta'ala atas segala sesuatu, ya, dia memandang Allah Ta'ala qaim, mana mengurus atas segala sesuatu. Wujud kita ni mana qaim billah dengan Ta'ala.
Allah Ta'ala qaim bi nafsi, dia berdiri dengan diri dia sendiri. Ni pandangan ni syuur. Ada pun tadi kita bincang tu i'tikad, pandangan lebih tinggi. Ni bukan pandangan pendapat, bukan. Tu musyarat minta pandangan tu lain. Ni pandangan mana syuurul qalbi, ya pandangan hati tu. Bila dia berasa, bila dia bersih daripada khalaik makhluk, bila hati dia kosong, baru disinarkan dengan nur. Tuhan pancarkan nur musyahadah, murakabah dia dengan Tuhan. Ketika dia murakabah kan beberapa peringkat, fana, kemudian baka dengan Allah SWT. Kalau tidak, dia tak terbuka tu, dia gelap, zulmah, ya, dia tak duduk fana, dia duduk benak lagi. Tahu, dia benak, makan benak lagi, dia benak dengan makhluk tak habis-habis. Orang hati dengan makhluk lagi tu benak lagi. Ya. Kemudian kata setengah arif, al-baqa'u an yakuna minallahi lillahi billah. Jadi bermula baqa' itu bahawa jadilah hamba itu daripada Allah, bagi Allah, dengan Allah. Mana apa? Hapus diri dia tak ada dah. Di mana tu? Dia pandangan dalam, ni luar tak main. Semua kita ada bincang dalam punya pandangan. Sebab pandangan mata luar dia tidak layak untuk menangkap benda ni. Yang menangkap dalam. Semua luar ni dia pandang sebagai asbab untuk memandang asar. Adapun dalam muasir, itu Allah Ta'ala. Itu hati punya peranan, qalbi, roh, sir ni. Maka murad daripada Allah itu ialah dijadikan Allah Ta'ala akan sekalian yang berlaku itu. Itu maknanya bagi Allah, dengan Allah mana dia yang mengurus, billah, bi qudratillah, bi iradatillah. Dan murad daripada, dia kata minallah tu, mana kalimat ini lebihan kitab, kata setengah ulama. Mana bagi Allah, itu maknanya menilik bagi Allah Ta'ala. Semua tu mana milkulillah. Dan dipanggil mazharnya. Mazhar mana mahalul zuhur, tempat zahir. Apa tempat zahir? Cermin lah. Cermin tu tempat zahir, kita tengok cermin tu mazhar, tempat zahir wajah kita dalam tu. Jadi kita tengok cermin, nampak di dalam tu wajah kita. Begitulah kita tengok cermin, nampak di dalam tu Allah Ta'ala. Kita tengok dalam makhluk, nampak Tuhan. Nampak apa? Nampak kekuasaan dia, kebesaran, keagungan, kewujudan dia. Bukan nampak zat di dalam tu. Kalau zat dalam tu dah itihad dalam satu makhluk tu, syirik tak betul. Maka sesuatu itu yakin apabila hasillah maka fana, maka hasillah baka. Dia biasa gitulah. Dia fana, dia lenyap dia, maka Tuhan akan letakkan lepas tu dia bakal kekal. Maka adalah kedua ni itu pada istilah isyarat ahli tasawuf, fana daripada sifat kejahatan yang basyariah. Ni fana peringkat mutawasid. Ada peringkat yang atas tadi, waktu fana tu pandangan. Ni fana dengan makna dalam peringkat pertengahan. Itulah kita kena fanakan dulu sifat basyariah kita, untuk menuju fana yang atas. Ya, kita fanakan diri kita daripada unsur maksiat, unsur mungkar. Itu biasalah tu. Ya, lenyapkan daripada hati sifat basyariah. Ukhrud min awsafil basyariyati litakunu linida'il haqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Itu maknanya. Keluar daripada sifat basyariah kamu ni. Banyak makan, banyak tidur, banyak buat semua tu benda-benda nafsani, kita buang. Litakunu linida'i haqqi mujiban, supaya kita dapat menyambut seruan rohani daripada Ta'ala. Ilham Rabbani dia akan sambut. Sebab apa? Pancaran dia masuk. Sebab cermin hati sudah bersih. Kalau cermin hati berkarat, suruh apa pun tak masuk. Walhasil dia apa? Bersihkan dalam daripada yang lain, dia akan diantar tu. Ini semua dipanggil apa? Pendedahan pengalaman. Siapa nak dapat betul, dia kena jalan riadah, boleh buka, dia rasa. Sebab ini semua zauq, rasa. Bila rasa, dia takkan dapat melainkan dengan rasa. Rasa tidak boleh diwakili dengan ucapan dan tulisan, cuma bayangan-bayangan kasar gitu ini. Kalau dia nak rasa, dia kena rasa betul. Rasa dia apa? Buang rasa makhluk, baru dia dapat rasa dengan Tuhan. Selagi rasa makhluk termetrai di kalbi dia, takkan masuk. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak percaya dapat sinaran sedang rupa makhluk terlekat dalam hati kamu? Tak dapat. Sinaran makhluk, pangkat, jawatan, nama, makhluk, mau bertimbun-timbun dalam, tak boleh pergi.
dia kena bersihkan balik, santan habis-habis, kosongkan baru dia layak menerima. Gelas tu bila bersih kosong baru layak dia menerima tuangan air yang berbagai-bagai jenis kelazatan oleh tulis. Tapi gelas tu dengan sampah dengan apa semua dan tak boleh, dia tak dituang, kena bersihkan dulu. Apa dalam proses riyadhah mujarrad nak bersihkan tu supaya dia layak, dia ada isti'dad persiapan untuk menyambut madat, futuhat, fuyudat daripada Tuhan, pembukaan, limpahan, kurniaan. Tu. Abidan kata Syekh Qutubuddin Kistani kadasallahu sirra bahawa adalah makam fana dan baka itu keduanya dipanggil sifat ma'nawiyah jua pada hamba. Ya, mana sifat yang dipanggil ma'nawiyah, sifat ma'ni. Sifat ma'ni, ma'nawiyah hal. Iaitulah hasil suatu hal. Hal dipanggil hal, ma'nawiyah dipanggil hal. Apa mana hal lam tattaki ila darajatil mawjud hatta syahada wa lam tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman bal hiya wasitatun bainal mawjud wal ma'dum. Itu ta'rif hal dan usuluddin. Dia tak naik tangga ada sampai nampak, dia tak turun tangga ada sebagai ma'dam mutlak, bahkan di tengah-tengah tu hal. Maka ma'nawiyatun minal ahwal, maka ini sengaja daripada ahwalul salik, ya, ahwalul arif. Maka satu hal yang yakni apabila hasillah makam fana, mana lenyap antabdu azamatillah, terselah dalam kalbi dia kebesaran Tuhan, dia lain tak ada dah, maka hasillah makam baka lepas tu. Sebab dia sudah apa, menyucikan, kosong, apa Tuhan bagi, dorak kekal hati dia dengan Tuhan. Maka adalah kedua ni itu pada istilah ahli tasawuf fana, satu sifat daripada kejahatan dan basyariah, sifat kemanusiaan dibuang, dan baka dengan sifat kepujian dan uluhiyah. Intaha habis kalam tu, mana dikekal dengan memandang yang mana ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Kun bi awsafir rububiyyah muta'alliqan wa bi awsafil ubudiyyah mutahaqqiqan. Kun bi awsafir rububiyyah, ya, corak bentuk diri kamu tu dengan memandang awsaf, sifat ketuhanan Tuhan, muta'alliqan, bergantung. Mana kalbi kita sentiasa bergantung dengan memandang sifat ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Wa bi awsafil ubudiyyah mutahaqqiqan, dan dengan sifat kehambaan kita terjemahkan. Itu makna makam syariat hakikat boleh pecah, dia serentak jalan sekali itu. Dan kata Syekh Ibrahim Ibnu Sufyan kadasallahu sirrah, bermula fana dan baka itu iaitulah mengandung ikhlas dan wahdaniyah. Bermakna keikhlasan takkan tercapai kalau dia tak fanakan diri dia. Sebab bila ada lagi makhluk, bermakna dalam kalbi dia masih memandang, ya, imanu mar'la yakunu mutakammilah hatta yarana nas qalbil musilah. Iman seorang takkan sempurna, tengok orang macam tengok unta, tak ada apa. Mana kosong batin hati dia. Sebab suruh farrik galbak, kosongkan hati kamu. Jasad dengan makhluk tak apa, ya. Kita latih, sebab nak latih dia kena banyak zikir. Itu latihan dia kena faham Allah, Allah sentiasa jalan. Lama-lama dia tak mungkin, dia akan mantap. Setelah itu manakala hasillah pada seorang makam fana billah dan baka dia pun billah, nasaya memperoleh ia pada ketika itu akan lazat cita rasa musyahadah. Itu mana bila hati dah kosong dan wadah Tuhan yang lain hilang, baru dia dapat rasa tidak ada gangguan yang lain. Bekas tadi kalau ada makanan lain campur tak basuh, takut kita masuk dia bercampur rasa tak sedap. Bekas-bekas tu kita kena basuh, cuci betul-betul bersih, baru kita akan dapat keaslian rasa yang dibubur dalam tu. Juga dalam tu air teh kita nak bubur, air apa? Air Milo. Dalam tu ada lagi air teh setengah lagi, tak dapat Milo rasa betul dan dia bercampur. Makna ikhtilat, tak mutlak pandangan kita dengan Tuhan menyebabkan tak dapat asli kelazatan dia. Baru kena kosong dulu. Dapat keaslian musyahadah tu, baru dia dapat lazat yang sebenar. Tidak ada kelazatan paling besar dalam hidup ialah musyahadah, bila dibuka dia dengan Tuhan. Musyahadah hanya makna pandangan batin hati dia tadi tu akan Allah Subhanahu Wa Taala atas yang dicita-citakan dengan dia, barang yang tiada diperolehi pada makam yang lain, ya. Itu tinggi ni.
Dan sampailah ia kepada martabat segala siddiq daripada orang yang muqarrabin, orang yang dihampirkan kepada Ta'ala. Dan menjadilah ia ahli tauhid, tauhid yang sebenar, tauhidul khas. Dan bernamalah ia arif billah, orang yang betul-betul kenal Tuhan. Sebab dia kenal Tuhan, dia terhapus yang lain. Kalau dia tak kenal Tuhan, dia masih lagi ingat yang lain. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al-muqawwin. Kamu selama lagi dengan makhluk mana diikat selagi kamu tak syuhud dengan Ta'ala. Mafhum mukhalafah ni bila syuhud aja habis tenggelam. Ya, itu kan ada ni. Allah. Al-arif la yazalu tiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi kararu. Orang arif hati sentiasa bergantung ittira dengan Tuhan. Kunan wa la yakunu ma'a ghairillahi karar, dan tidak ada yang lain ya mendapat tempat dalam hati dia seronok tenang. Dia tenang dia billah, bukan bil khalaik. Dia seronok dia billah, bukan bil khalaik. Dia gembira billah, bukan bil khalaik. Ya, dia seronok dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Dia berlazat dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Itu boleh dipanggil ya arif billah, mana dikenal kelazatan yang sebenar dengan Tuhan. Maka diperolehilah daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap napasnya yang keluar masuk itu pahala 1000 orang mati syahid. Masya Allah. Dia tarik tu, dia syuhud ke Tuhan, lenyap makhluk. Ya. Musyahadah ini pendedahan dan pembukaan, saksian, penyaksian. Ya. Syahid ada dua, satu syahid zahir, satu syahid batin. Syahid zahir dia mati medan ma'rakah, peperangan. Maka dia akan disaksikan tempat dia sana. Kitratul ula, darah pertama keluar dia dah nampak tempat syurga. Kita tengok dia Palestin, di Bosnia, di Herzegovina, mana lagi di Myanmar, mati teruk-teruk pada zahir. Itu satu sudut. Satu sudut yang lain dia orang berlazat sebenar tu. Tanggal nyawa dia nampak syurga umat dia. Dan mereka yang dah balik semua dah berlazat dengan makam syahid. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Kita duduk kesian hancur. Itu satu sudut. Pandangan zahir kita, segi makna kezaliman, kita membantang keras ya kezaliman kafir laknatullah tu. Tapi segi hakikat pula, di mana dia sekarang orang tu, dia lebih hebat daripada kita di sana. Nikmat dia berlazat tengah seronok. Kalau boleh nak balik dunia, dia nak syahid lagi tuan. Ya, tu kan ada gitu. Maka diperolehlah daripada Allah SWT pada tiap-tiap nafas. Ya, nampak nafas semua dah ada kualiti, nampak dia penuh dengan nur. Yang keluar masuk itu pahala 1000 orang mati syahid, masya-Allah, pada perang sabilillah. Sebab turun nafas dia dengan Allah ni. Allah arifillah ni. Seperti kata Qutbul Ghaus Mahyudin Nufus, ya Muhyiddin Nufus, siapa dia? Maulana Al-Sayyid Abu Bakar Al-Idrus Qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu. Dia kata anna lil arifina bi kulli nafasin darajatu alfi syahidin. Li kulli arifin, bagi kita arif, bi kulli nafasin, jangan macam nafsin, baca nasab fa tu, nafasin tu nafas. Kalau nafsin tu di, ya, jangan baca pi kulli nafsin kan, pi kulli nafasin. Tiap-tiap kulli nafasin. Nafasin apa yang keluar? Sahsih. Man akhraja nafasahu bi ghairi zikrillah fa huwa mayyitun. Siapa yang keluarkan nafas dia tak ada zikir Allah, turun udara kosong, maka orang tu bangkai yang ni. Ulama sufi kata tu bangkai jalan, mayat. Orang panggil bangkai ataupun mayat. Siapa yang nafas dia turun, naik teruk, terik nafas, kosong. Lembu nafas, kosong. Tak ada zikrullah. Dia tak ada syuhud akan Allah, tak mandang kebesaran Tuhan tiap-tiap nafas tu. Sebab perjalanan kita bi'adadil anfas, dengan 9 nafas. Sebab tiap-tiap nafas dia ada dua hukum, ittisal atau infisal. Kita tarik nafas, buang nafas tu ada hukum dua. Sana ittisal makin rapat dengan Tuhan, atau infisal makin terjarak jauh. Bila dia zikir, dia syak dengan Tuhan, makin dekat dia naik. Kalau lalai dia jauh. Habis lagi kalau maksiat, lagi tenggelam. Dalam kepala dia pada maksiat, dia fikir lagi jarak jauh, gelap langsung jalan, tak nampak. Ya, dia tak nampak, dia kuda kalau nafsu. Jadi ada hamba nafsu dan syaitan, ya, bergelumang di siang malam dengan maksiat, mungkar, lalai, habis rugi. Permata besar itu tak digilapkan mana.
Tu kata al-arif billah. Dia kata anna lil arifin, bahawa disediakan bagi orang yang arif betul, bi kulli nafasin, tiap-tiap nafas tu darajatu alfi syahidin, darajat 1000 syahid. Ini bagi syahid yang tidak duduk dalam makam ni lah. Kalau duduk makam ni baru tinggi kan. Sebab makam musyahadah, syuhud kan, itu panggil penyaksian. Ya, dia menyaksikan ketuhanan Allah Ta'ala secara batin ni. Kemudian adalah bilangan nafas itu dalam sehari semalam 2,08,000. 2,08,000. 1 laksa apa? Satu laksa semangkuk. 1 laksa Penang ke darah je. 1 laksa 1,000 dan. Jadi 2 laksa 2,000. 280,000 dan. Habis orang kira kan ni. Wali-wali ni nampak dia turun mudikir. Sebab apa tu? Situ benda berharga tu. Sebab diletakkan dengan apa? Zikir Allah, Allah. Bagi orang jahil pula dia letakkan apa? RM. Dia turun naik R, turun M. Dia tak ada kerja lain. Duit dia kerja gesi. Orang tarik dia gesi. Mana tak gelap dalam. Dan didapatnya pada ketika itu jannatul muajjalah. Ya, tiap-tiap nafas tu dia dapat jannah yang disurgakan, jannah yang disegerakan, muajjalah yang disegerakan. Apa dia? Ma'rifat akan Allah Ta'ala. Tiap-tiap nafas dia dalam makrifat. Begitu jadikan tiap-tiap nafas kita nafas ahli makrifat. Tiap-tiap jalan dia jalan ahli makrifat. Duduk bangun dia duduk jalan ahli makrifat. Apa ahli makrifat? Qalbi dia sentiasa syuhud dengan Tuhan, walaupun jasad dia dengan makhluk. Ya. Kalau wali-wali tutup, kita dengan dia kan hafal, tak kenal. Niat kan kawan kita biasa. Rupanya wali besar banyak. Ya. Asal tahu wali tu tak mimpi ke dia. Ya. Wali besar tu baru sebelah rumah dia tak kenal. Dan mimpi bertemu, Masya Allah, rupa jiran aku ni wali besar, dia tak kenal. Buat duduk macam biasa ke, dia tak tahu. Sebab kedudukan dia bukan beza kat luar, dalam beza dia. Beza dia qalbi, roh, bukan jasad. Jasad yang kita makan, dia tidur, bekerja sama gitu. Sebab kalau nak kenal wali dengan tak ada nur makrifat, dia tak kenal. Wali dia kenal wali, pancaran nur dia kenal. Dan didapatnya lah pada ketika itu jannatul muajjalah, jannah muajjalah, man syurga dikira. Apa jannah muajjalah? Iaitu ma'rifah. Ma'rifatnya ma'rifatan khassatan, ma'rifat yang khassah, ma'rifat dengan zauq, wujdan, syuhud, iyad, bukan ma'rifat dengan dalil. Itu peringkat usuluddin yang kita belajar tadi, itu peringkat bawah. Tauhid am dengan dalil, tauhid khas dengan kashfin, pembukaan. Dan diperolehinya dalam tadi nikmat yang dikeingininya oleh nafsu. Mana apa yang dia nak semua dapat. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatar qalbil bashar. Disediakan bagi orang yang saleh ya benda yang tak pernah dilihat, tak pernah dengar, tak pernah digambar, punya hebat nikmat syurga. Maka syurga itu ada dua. Kalau di sana begitu, di sana begitu. Ya, kalau di sana benda yang tak pernah lihat semua siap terletakkan. Di sini benda yang tak pernah, yang orang kata tak ada dalam kitab dia dapat, dan kita yang dalam kitab pun tak boleh belajar. Dia muka siapa terbuka, pung untuk buka. Sebab bila terbuka, sebab cermin hati dah dia dilap, nampak. Kita lap cermin, tak payah saja aku niat lap cermin, biar dia nampak gambar dalam cermin, tak payah niat, lap je. Lap dia nampak legang. Ya, ni kita minta tak nampak, lap tak nak, pergilah lap, bersihkan cermin tu, nampak legang. Ya, ni nak melihat dalam cermin. Oh, cermin dia besar sedap pun nampak terang, tapi tak lap, dia biarkan dia kotor berlebu. Mana nak terbukaan. Dia kena riadah, kena buat kerja ni. Kerja apa? Riadah mujahadah, junjung segala syariat Allah, kawal segala anggota kita yang tujuh tu, dan rapatkan kekal hati kita dengan dia. Cepat insya-Allah terbuka. Dan diperolehnya dalamnya itu nikmat yang dikeinginannya, ya. Apa dia nak? Oleh nafsunya, dan yang lazat oleh matanya, padahal kekal ia di dalamnya selama-lamanya, ya. Mana kekal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil jannatul muajjalah. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar itu buka dengan Tuhan tu, nikmat besar. Maknanya lawan nikmat bala. Bala bila tak terbuka bala kan.
Habis dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf, wa fiha ma tastahil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan adalah di dalam syurga itu segala nikmat barang yang dikeinginnya, mana keinginan dia akan dia oleh segala nafsu apa kena dia, dan yang dilazati akan dia oleh segala mata apa yang pandang, padahal adalah kamu dalamnya itu kekal selama-lamanya. Itu jannah di sana, masuk syurga. Kalau di sini lebih kurang juga, kelazatan dengan tak boleh terbuka hijab macam-macam tengok tu. Dan dia kekal baka di dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dirasainya lah nikmat syurga yang tiada pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah terlintas pada hati manusia. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqa fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu setengah hadis. Setengah hadis adat tuli ibadi salihin ma la ainun ra'at, sama ujung. Ini dijadikan, mana disediakan syurga itu nikmat yang tiada pernah dilihat oleh mata, tak pernah dilihat, didengar oleh telinga, tak pernah terlintas oleh hati manusia. Kita bayang macam hebat, sana lagi dahsyat atau nikmat syurga. Begitu dalam makrifat, nikmat makrifat dengan Tuhan, macam-macam untuk bukaan. Habis. Dan lagi membukakan Allah Ta'ala pada ketika itu dia akan hijab yang kita nak, mana dinding tabir yang mengenalkan ia kepadanya akan dirinya ditajalikan, maka dikenalkan oleh malaikat itu akan dia dengan sempurna pengenal dan sebenar-benar makrifah. Habis ada makrifat tak benar pula. Makrifat sebenar, makrifat dalaman itu. Contoh dia kata innallaha sami'un basir. Tuhan sami' basar, dia bersifat dengan sama', mendengar, basar melihat. Tingkat itu akidah dah sah. Tapi kalau peringkat ni bukan dia tahu, dah dipegang Tuhan tu bersifat dengan melihat, bahkan dia rasakan. Ya, dia berjalan terasa, dia lihat. Kan lain beza. Orang yang perasan kewujudan Allah dan sifat-sifat dia tadi dengan orang yang tak perasan. Dia tahu tapi tak perasan. Sama tak? Mana sama kan? Ya, seorang ni perasan bos tengok, seorang lagi tak perasan macam. Yang perasan bos tengah tengok dia senyap gitu. Ya, yang tuan tak perasan, yo di sini. Ya, dia perasan boleh sentak. Jadi kejutan tersap dia berlaku bila dia perasan. Ya, kewujudan Allah Ta'ala dirasakan di kalbi dia, betul-betul dirasa, di roh sir lagi dalam. Itu lagi dahsyat. Hilang yang lain confirm. Ya, bila tajalli dia memang confirm hilang lain. Ya. Man arafa Allah syahidahu fi kulli syai'. Siapa makrifat akan Tuhan, dia syuhud dalam tiap-tiap sesuatu. Mana jatuh penglihatan pendengaran di hati di mi'raj tu Tuhan. Itu lazat dia dengan Tuhan. Allahumma ja'alna. Kata sahabat tu, itu yang banyak payah, lekit, payah, malah buat ibadat tapi tak sedap. Sebab apa? Kelazatan boleh dibuka. Kelazatan ada pada syuhud, musyahadah. Kalau orang kata barang ni hebat agama, kita dah tahu tapi belum tengok, tak sama dengan orang tengok. Memang dia kata memang cantik itu kan. Itu makhluk sama makhluk. Macam mana kita banding dengan Tuhan dan kalau dibuka qalbi kita, memang dahsyat ya. Habis. Dan lagi membuka Allah Ta'ala pada ketika itu dia akan hijab dia tu. Bila terbuka hijab, rufi'al hijab, bila hati asyik dengan Tuhan. Ingat keadaan. Selagi hati tak asyik Tuhan, jangan harap Tuhan buka. Rapat terhijab takkan berlaku. Mesti rindu yang menggila, kuat sungguh. Dia jalan, dia bangun, dia duduk sentiasa dengan Tuhan. Tuhan akan buka. Dan benda tak akan dapat kerinduan, melainkan dapat lazat. Mana satu benda orang tak dapat lazat, ni dapat rindu. Dia lazat Tuhan nak buat rindu. Dan lazat tak akan dapat, melainkan dia kata kena menumpukan ya, istighal qalbi kita dengan dia. Ya, mula-mula jalan latih istighal di mana saja kita dengan dia sedap. Dia buka satu bila buka ni dapat benda ni, dia ikut taraf ni.
Dan membuka Allah Ta'ala ketika itu dia akan hijab dan mengenalkan dia kepadanya dan akan diri sebenarnya. Siapa dia? Allah Ta'ala siapa diri dia. Maka dikenal oleh mereka itu akan dia dengan sempurna pengenal dan sebenar-benar makrifat, ya, dan dilihatkan oleh mereka itu akan dia sebenar-benar zatnya yang laisa kamitsli syai', ya, wa huwas samiul basir. Dilihat dengan mata hati dia. Tetap dasar dia laisa kamitsli syai'. Macam mana rasa? Orang buka dia nampak terasa. Tapi jaga dasar memang dia tak serupa dengan makhluk. Dia dengan cara yang hebat, yang maha dahsyat dan dan satu lagi, dan bolehlah dan beroleh kemenanganlah ia pada ketika itu dengan apa? Damping. Mana kejayaan seseorang, kemenangan dalam hidup dia bila dapat makamul qurbi, ya, maka kedampingan dia dapat. Kalau tidak dia duduk makamul mu'di, makan terjauh dengan Tuhan, tu bahaya. Sebab apa dia jauh? Sebab tak ada asyik. Al-khali anil apa? Mu'akharun. Al-khali anis syauq. Al-khali, batin hati yang sunyi kosong. Anis syauqi, daripada syauq, rindu dengan Tuhan. Jawab dia mu'akharun, dia orang yang corot belakang. Takut tak sampai terus, ya, dia tak ada syauq dengan Tuhan. Tak ada. Bina syauq tu dengan apa? Kemanisan, dan manis dapat bila penumpuan, ya, penumpuan qalbi betul dengan dia betul, dia akan buka. Allah. Dan dengan hampir kepada Allah Ta'ala, dan tiada mendatang akan dia itu kesakitan dan duka cita. Orang dah sampai sab ini tak ada rasa lain, dan, ya, sebab dia hiris tangan dia pun tak rasa, putus jari dia pun tak rasa. Coba dia tengok Jamal Yusuf baru cantik Nabi Yusuf tu pun tangan dipotong dia tak perasan. Ini Jamalullah tuan-tuan, memang habis terus. Tak ada apa lenyap. Kalau dia sentiasa berlazat. Sebab orang macam ni dia tak ada susah dalam hidup dia, tenang, sebab dia dah diangkat rohani dia. Susah hidup ni duduk alam mulki, dia duduk alam roh tak ada susah kan. Sebab alam roh sana gangguan nafsu dah tadi. Dia duduk alam mulki ni, alam ajsad, alam ajsam, yang kita layan, banyak makan, banyak tidur, banyak cantik, itu yang banyak kita sangkut. Bila dia terangkat hijab, pum, tuan buka ke alam roh dia, dengan dia menampak marifat dia. Itu nikmat besar kan. Jadilah kita arah tu, jasad dengan makhluk, rohani dengan Tuhan, ya. Makam kain bain, jasad dengan makhluk, rohani itu. Itulah makam yang paling hebat, itulah kedudukan yang paling hebat atas dunia yang dicari oleh para arifin. Baca itu tajuk kesenangan sebenar hidup di situ. Lagi tak terbuka kan tak senang, dia bohong je. Lagi banyak kita lagi pening kepala kan. Dia balut dengan sifat tamak, lagi tak habis. Menderita sepanjang masa, ya. Tiadalah mendatangkan akan dia tadi kesakitan dan duka cita, dan bertambah kesukaan mereka itu dengan mengenal Allah Ta'ala sehari-hari, demikian bertambah-tambah suka cita, sebab hampir mereka kepada Allah Ta'ala, dan tibalah duka cita. Tiadalah duka cita mereka itu selama-lamanya, seperti firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah olehmu, Hubay bahasa lama, ketahui oleh bahawasanya segala awliya, jamak daripada wali, segala wali, mana segala ahli makrifat Allah Ta'ala itu tiada takut atas mereka itu, dan tiada ada getar duka cita, ya, mereka tak ada. Sebab apa? Dia dah lepas alam duka cita. Apa alam duka cita ni? Alam mulki, rohani dah bagi sab ke Tuhan, berlazat dengan Tuhannya. Itulah kita minta supaya Ta'ala bukakan marifat sebenar, lazat sebenar di situ dia duduk, ya. Itu pembukaan mukasyafah dan sebagainya. Kemudian dan lagi, wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma rabbana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa innahu ya